25 ni dipanggil perkara agama yang diketahui cara darurah juga, cara mudah juga. Rasul 25. Sebab apa dia kata Rasul 25 ni Adam, Nuh, Hud, Saleh, Lut apa semua ni diketahui cara mudah-mudah? Sebab nama ni terang-terang tercatat di dalam Al-Quranul Karim. Pada ni. Jadi nama Rasul 25 ni hak terang-terang tercatat di dalam Al-Quranul Karim. Apabila nama Rasul ni terang-terang tercatat di dalam Al-Quranul Karim, jadi kira-kira perkara ni hak Rasul 25 ni termasuk dalam perkara agama yang diketahui secara darurah, secara mudah-mudah, secara latah-latah. Tak ngaji banyak pun boleh tahu. Sebab apa? Sebab Rasul 25 ni nama tercatat di dalam Al-Quran. Ada ni. Jadi wajib iman ni tiap-tiap seorang Rasul 25. Sebab apa? Ini perkara mudah sahaja. Kenapa kata perkara mudah dalam agama Rasul 25 ni? Quran terang-terang kan sebut Rasul 25 ni. Faham tak ni? Cuma kita, bahagian kita lah, yang kita beriman dengan Rasul 25 ni, datangkan nama Lut Rasulullah, Syuaib Rasulullah, Ilyasa Rasulullah, Ilyas Rasulullah, ada Zulkifli Rasulullah, Ayyub Rasulullah. Ni kita imani Rasul 25. Kita imani Rasul 25 ni, kita ambil daripada Al-Quran yang kita baca ataupun kita ambil dalam kitab. Yang jadi kita imani, kita kenal dan kita imani Rasul 25 ni, kita jumpa ketika membaca Al-Quran ataupun kita jumpa dalam kitab-kitab. Baca Al-Quran kemudian barulah kita membaca Musa, Isa, Quran sebut. Hak ni hak Rasul, hak kita baca dalam kitab Bila kita baca Quran kan, hak lain-lain kata apa tu tak tahu. Hak keluar Sulaiman, Ibrahim, Ismail, situ tahulah nama Rasul tu. Patut ayat tu kata apa? Dah tahu. Dah sekolah orang putih, dah sekolah Arab, dah tahulah kita kata. Tapi makna nak ceritanya, yang jadi kita kenal Rasul 25 ni kerana kita baca Al-Quran ataupun kita kenal Rasul 25 serta kita imani kerana kita baca dalam kitab. Kemudian baca Quran barulah jumpa hak Rasul 25 ni. Kerana kita jumpa dalam kitab hak Rasul 25 kan gitu. Orang belajar-belajar kan ada nama Rasul 25 hari semua tu kan. Hak Rasul 25 so budak-budak hafal hak Rasul 25 tu. Maknanya kenal dan imani, kenal dan beriman dengan Rasul 25 ni ambil dalam kitab. Jadi ulama lah pulaknya daripada Al-Quranul Karim tu, ulama ambil nama dalam tu, okeylah. Sebab nama dalam Al-Quran ni nama jauh-jauh, satu-satu nama tu. Jadi ulama pun ambil nama-nama Rasul yang 25 dalam Quran, ulama pun bubuh dalam kitab, dalam buku. Okey, kenal sini, kenal dalam kitab, kenal dalam buku ni. Faham tak? Jadi hak dalam buku tu, hak Rasul susun 25 tu, itu ulama yang susun. Bukan Al-Quran susun gitu, ulama yang susun. Ada kadang-kadang disusun mengikut sejarah. Hak mana yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Ada hak bertukar-tukar pun ada juga. Ada yang betul-betul ikut sejarah. Sekarang ni sampai peringkat ada yang jadual. Ni Rasul ni mari sini, hak ni mari sini. Lepas tu hak ni ada kan ada dalam jadual besar tu kan. Daripada Adam AS turun pada Nabi Ismail AS turun ke bawah Nabi Muhammad SAW. Daripada Ishaq turun kepada rasul-rasul daripada Bani Israel. Daripada Nabi Ismail ni, Bani Ismail dipanggil, turun tak ada rasul.
Jumpa tak jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan ada tu dia jadual tu kan. Pernah tengok tak? Jadi hak nama Rasul dalam kitab ni bukan kaedah Al-Quran. Ulama yang susun. Tapi ulama ambil mana nama Rasul 25 ni? Ambil daripada Al-Quranul Karim untuk memudahkan kita kenal Rasul 25 yang diambil daripada Al-Quran. Kemudian sebahagiannya mengaji Al-Quran pula. Dijumpa pula dalam Al-Quran hak Rasul 25. Sebahagian laginya tak mengaji Quran, tapi beriman dengan Rasul 25. Beriman sebab jumpa dalam buku dan kitab dah. Pada kaedah ni ulama yang buat pada kaedah. Susung Adam, Nuh, Soleh ni. Satu sampai 25 ulama yang susung. Tapi ulama ambil mana? Ambil daripada Al-Quranul Karim untuk memudahkan kita. Ada ni. Samalah juga kita duk ngaji wujud, kidam, bakok ni ulama yang susung sifat tu. Tapi ulama ambil mana bicara sifat Allah Ta'ala ni? Ulama ambil daripada Al-Quran lah. Jadi ulama pun bubuh kok kitab luar. Wujud, kidam, bakok, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadih. Ngaji kat luar. Bagi orang tertentu, dia mengaji dalam agama, dia pun balik pada Al-Quran, dia pun mengenal Allah dalam Al-Quran pula. Tapi orang tertentu sahaja. Orang ramai-ramai kok kenal Allah, wujud, kidam, bakok dalam kitab lah. Pada ni. Kalau mengaji Al-Quran pun, mengaji baca je. Quran kata apa pun tak tahu. Ya pada ni. Tapi walaupun Quran kata apa pun tak tahu, tapi berakidah dengan akidah Al-Quran. Berakidah. Sebab apa? Sebab kita ambil dalam kitab. Hak dalam kitab ni ulama susung ambil daripada Al-Quranul Karim. Gitulah. Ada ni. Maknanya kita beriman dengan Rasul ni ambil dalam kitab. Kita ambil daripada mana? Daripada Al-Quran. Kita beriman Allah bersifat dengan wujud dan bakok ni. Hak dalam kitab kita beriman hak mana ni? Hak Quran yang beritahu. Ada situ. Maknanya ini semua kaedah ulama belaka untuk memudahkan kita. Adapun di awal Islam, bab akidah ni direct kepada Al-Quranul Karim. Di awal Islam, yang masuk Islam orang Arab belaka. Pada ni. Orang Ajam ni, lepas tu kemudian ada pula orang Ajamnya. Kena ada Ajam, Arab ni. Orang Arab lah. Ajam ni selain Arab. Semualah selain Arab. Dipanggil Ajam. Yang mana Al-Quran bukan bahasa kita. Ajam lah. Jadi di awal Islam, yang masuk Islam orang Arab. Baca Al-Quran, mereka faham makna. Siapa yang baca Al-Quran? Pada masa sahabat, Nabi yang baca. Pemahaman yang kemah di kalangan sahabat. Nabi SAW wafat. Sahabat pula yang baca Quran. Tabi'in memahami Al-Quran direct kepada sahabat. Pada ni. Sama-sama Arab lagi ni. Tabi'in sahabat meninggal sekalian. Tabi'in pula yang baca Al-Quran, hura akidah Al-Quran. Tabi'in pula yang ikut kepada tabi'in. Direct akidah Quran semata-mata. Kemudian pemerintah Abbasiyah apa semua masuk Islam, bukan lagi orang Arab yang tidak memahami dah ayat-ayat Al-Quran kata apa. Jadi ulama pun ambil sifat-sifat Allah dalam Al-Quran, okey, bubuh dalam kitab. Belajar dalam kitab. Belajar dalam kitab. Kaedah sifat 20, kurun yang ketiga, kurun yang keempat, kemudian dah. Kan ada ni, kemudian dah. Kurun yang keempat, kurun yang kelima dah ni. Tu masa tu hak masuk Islam bukan lagi orang Arab. Yang ajar akidah Quran pun tak sekuat hak di awal Islam lagi dah. Pada ni. Awalnya Nabi SAW, kemudian sahabat yang ajar ilmu Al-Quran, kemudian tabi'in, tabi'in, kemudian kurang, akhirnya ulama pun ambil lah akidah Quran, bubuh dalam kitab. Jadi hak dalam kitab ni,
kaedah dia panggil kaedah susunan ulama. Tapi ulama ambil mana? Ambil daripada Al-Quranul Karim untuk memudahkan. Umpama kita jelas-jelas. Ni kita orang Melayu ni. Kalau ulama tak ambil daripada Al-Quran, bukan kitab tauhid contohnya, kita nak kenal Allah Rasul macam mana? Kita nak beriman Rasul 25 ni macam mana? Pada ni. Ini jasa besar ulama. Ini semua susunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama warasatul anbiya. Lepas kita imani dah hak luar hak dalam kitab, kepada Al-Quran pula orang-orang yang tertentu. Jadi kita nak berakidah Al-Quran ni, kita kena mengaji kitab tauhid, kitab akidah. Kok luar duk pula, faham tak ni? Baca Al-Quran semata-mata tak erti akidahnya. Baca Al-Quran semata-mata tak usahlah kata Quran besar. Hak muqaddam, hak baca dalam semayang tu, tahu tak Quran tu kata apa? Alhaakumut takasur. Tahu? Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Tahulah sebab bulan puasa nak baca sama. Kena baca sama bulan puasa ni. Kau kena kita ni hak kita baca dalam semayang ni. Faham tak ni? Hak Quran besar kita nak tahu makna. Kemudian tahu makna. Abang apa? Terjemahan. Huraian. Tafsiran dia pula. Dia ada satu dia panggil terjemahan. Terjemahan ni daripada Al-Quran bahasa Arab kepada bahasa Malaysia. Itu terjemahan. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Itu terjemahan. Huraian ni pula. Pemurah. Apa makna pemurah? Penyayang. Apa makna penyayang? Itu tafsiran dia pula. Kita ni boleh terjemah tu pun alhamdulillah. Tu pun kurang cek dia lah. Kurang besar. Baca saja je lah. Jadi macam mana kita nak berakidah dengan akidah Al-Quran, yang kita baca Al-Quran, kita tak reti pun Quran kata apa. Nak berakidah akidah Quran ni lah kita mengaji dalam kitab Tauhid, kitab Akidah, kitab bicara bab iman.